Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال الله تعالى في كتاب العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى إلا من يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tidak ada lafaz yang selayaknya kita ucapkan dengan perkataan alhamdulillah. Banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada saya dan kita semua. Di antara nikmat yang besar ni, nikmat iman, Islam, kesihatan, kesejahteraan dan dihidayahkan kita untuk datang ke rumahnya yang mulia ini menghidupkan amalan masjid. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu lihat laki-laki yang berulang-alik ke masjid, fashhadu lahu bil iman. Alhamdulillah, kita duduk dalam suasana Masjid Surau, dapat solat secara berjemaah maghrib, duduk dalam majlis. Kita doa kepada Allah supaya dikurniakan hidayah. Dan apa? Hidayah inilah begitu penting dalam kita dikurniakan kekuatan untuk mentaati perintah-perintahnya dan juga untuk kita meninggalkan segala larangan-larangannya. Doa minta supaya dijauhkan daripada segala azab, seksa, api neraka ataupun kepayahan hidup di dunia ini di dalam keadaan kita menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ni sebenarnya sedikit dah minggu ataupun bulan dah masuk pada bulan Syaban dan baru berlalu kita pada bulan Isra' dan peristiwa yang sangat agung ya, sebagai ulang kaji lah. Walaupun mungkin di sini akan ada sambutan Isra' Mi'raj, tapi saya juga mengambil peluang untuk sama-sama kita membaca ataupun mendengar di dalam kitab. Kalau tuan-tuan pernah dulu ada dilancarkan ataupun disanadkan kitab Kifayatul Muhtaj. Kitab ini maknanya yang berhajat tentang apa? Tentang peristiwa Isra' Mi'raj. Ya, saban tahun kita menyambut Isra' Mi'raj 27 Rejab dan mengingatkan kita kepada peristiwa yang begitu agung yang dijalankan Nabi kita di satu perjalanan yang begitu tidak masuk akal, begitu di luar akal. Di antara mukjizat yang juga mukjizat teragung setelah Al-Quran, ataupun mukjizat yang kita klasifikasikan sebagai mukjizat maknawi. Bukannya mukjizat tu mukjizat yang kita nampak ataupun kita kata hissi. Seorang pun tak ada, seorang pun tak nampak tentang peristiwa Mi'raj ni. Isra' dan juga Mi'raj. Ini kita
Kitab apa? Kifayatul Muhtaj. Kitab karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani yang telah diterjemahkan. Kitab ni kitab apa? Kitab kuning lah orang panggil, kitab turas. Tulisan Jawi dia pun kalau tuan-tuan tengok memang tak betul, cara dia memang salah. Mim alif ta. Mim alif ta tu apa? Mata kan? Dia mati. Aduh. Bawah mim. Bum. Dia bumi. Kan? Ramai yang bila baca kaf mim lam alif ya, dia baca apa tu? Kemelai kan? Sebenarnya apa? Ku mulai kitab ini dengan bismillah. Tapi pentinglah sebenarnya untuk kita belajar ni. Kitab dia macam ni. Kan? Halus-halus je kena pakai set mata lah kalau dah apa kan. Tapi dah terjemahkan juga. Ini asal kitab Arab. Kemudian telah menjadi diterjemahkanlah di dalam tulisan Jawi dan bahasa Melayu. Jadi kita sebagai ulang kaji lah, mana yang sompek lah tuan-tuan mana yang sompek kita baca ni kita baca bukannya ceramah ceramah potik sana potik sini, taklah. Ataupun kadang-kadang ceramah sekarang ni dah jadi khulasah kan. Jarang lagi lah diceritakan tentang apa perjalanan. Cuma saya akan tauih pada langit lah. Isra' ni kita dah habis lah tu. Isra' ni perjalanan. Subhanallazi asra. Jadi asra ni maha suci Allah. Permulaan pada ayat itu pun dah menunjukkan bahawa maha suci. Kan? Siapa yang maha suci? Allah lah. Subhanallazi asra. Yang memperjalankan. Ataupun yang menjalankan. Jadi maknanya bukanlah Rasul Nabi Muhammad SAW ini dia berjalan sendiri. Bukan dia jalan, tetapi telah memperjalankan oleh Allah. Itu yang maha suci dengan hamba-Nya. Jadi kita pun dah berpeganglah pada i'tiqad kita bahawa Isra' dan Mi'raj ini bahkan sepakat ulama bahawa yang disebut abdihi ni, bi'abdihi ni, hamba ni roh dan juga jasad, bukan semata-mata roh sahaja. Kan? Kalau kita tanya macam mana bayi daripada Rombau boleh sampai ke Kelantan, kan? Adakah dia berjalan sendiri? Kan? Sedangkan kalau kita kata macam mana dia boleh sampai kan? Makan pun bersuap, kencing berak pun bercebok, kan? Pasti bahawa dia telah diperjalankan oleh mak ayah dia, kan? Naik kereta dan sebagainya. Siapa yang pandu? Ayah ialah, mak ialah, kan? Jadi bagi kita yang telah beriman, lahir kita ni lahir Islam, menjadi akidah kita akan dikhawatirilah kalau kita ini tidak beriman dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Apatah lagi perjalanan sebulan unta menjadi satu malam lailan. Lailan tu isim nakirah kan, dia bukannya isim ma'rifah. Jadi kalau dikata al-laila, maknanya ada disebut pada ketika-ketika itu. Tapi dia lailan ni maknanya lailan ni pada malam hari lah. Dalam keadaan sebentar berapa lama, tidak diceritakan begitu detail, tapi disebut lailan. Tapi sangat sebentar lah. Jadi makna tak masuk akal lah. Kalau dari segi akal tu, mana ada orang yakin, lepas tu naik pula lagi. Jadi kita nak baca daripada langit yang pertama yang telah dinaik. Ingat kau tak ingat tu? Setiap Nabi yang duduk kat atas langit tu. Ini saya tanyalah, saya tunjuklah tu. Risau pula tak? Siapa yang tahu langit pertama, langit kedua? Kalau saya dijemput ke sekolah untuk ceramah, saya bagi tahu ni. Siapkan 7 hadiah. Siapa yang dapat jawab langit yang pertama apa, langit kedua, yang ketiga, dia dapat hadiah lah.
Jadi setelah berjalannya Nabi SAW bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam, ya, Nabi telah berjalan, dipanggil Isra' lah, daripada minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kenapa pula nak pergi ke Masjid Aqsa? Sedangkan kalau ikutkan daripada Batul Makmur tu, dilepaskan batu terus jatuh ke Kaabah. Baik, naik tu kan. Tapi itu kita tak bahaskan dah tu. Nanti tuan-tuan boleh tengok macam mana, sebab apa? Di antaranya masjid ke masjid ketika itu hanya 2 masjid saja, Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa. Maka menuntut buka Jibril alaihi salam ini setelah dah sembahyang apa semua dah ni. Sembahyang, Nabi mengetuai sama dengan para anbiya. Maka berkata yang menunggu pintu langit dunia itu, siapa ini? Maka sahut dia, aku Jibril. Dan katanya pula, siapa serta kamu? Katanya Muhammad SAW. Katanya telah dibangkitkan padanya. Itu bahasa, itulah bahasa tu, bahasa kitab tu. Ya, telah dibangkitkan kepadanya, maksudkan mungkin kadang-kadang digunakan ba'thu kan. Ba'thu tu mana bangkitlah, mana ummi, ba'thu ummi kan. Jadi terjemahan dia kata bangkitlah, maknanya di kalangan kita, maknanya dah dilantik ke Nabi. Maknanya Muhammad dah dilantik jadi Rasul. Macam tu. Maka sahut Jibril, telah dibangkitkan kepadanya, telah dibangkitkan Rasul akhir zaman. Dan Nabi ini di antara nama yang famous di langit, Ahmad, umat Nabi akhir zaman lah. Maka sahut Jibril telah dibangkitkan kepadanya, maka dibukakannya, maka katanya marhaban wa ahlan hayyahullah min akhin wa min khalifah fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifah wa ni'mal maji ujaa. Jadi ucapan selamat datanglah tu, selalu marhaban wa ahlan ni kan, selamat datang. Ya, ataupun kalau dia terjemahan di sini dia kata telah engkau dapat keluasan dan engkaulah ahlinya, telah memanjangkan Allah umur daripada saudara dan daripada khalifah Allah, maka sebaik-baik saudara dan sebaik-baik khalifah dan sebaik-baik yang datang itu datangnya. Jadi ucapan ahlan wa sahlan lah. Ya, jadi yang perkataan-perkataan ni nanti saya akan skip teruslah ya, sebab perkataan tu lebih kurang sama setiap langit yang akan dinaiki. Maka masuk keduanya, maka lalu daripadanya tiba-tiba padanya itu Nabi Adam alaihi salam. Maka langit yang pertama Nabi Adam. Ingat hamzah, alif dal mim. Nanti dia ada dia punya formula sikit tu. Seperti kelakuan yang dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita tahu macam mana fizikal Nabi Adam AS ni, di antaranya tingginya 70 hasta kan. Dikiralah 70 hasta. Bagaimana keadaan Nabi Adam dijadikan, begitulah keadaannya dijelmakan ataupun dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam serta Jibril alaihissalam, dilentangkan atasnya ataupun dikata dihadapkan di hadapannya segala arwah zuriatnya. Apabila melihat ia akan zuriatnya yang mukminin, maka berkata dia, inilah roh yang baik dan nafsu yang baik dijadikan akan dia pada Illiyin. Illiyin ni apa? Satu tempat ataupun buku catatan amal kepada orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dipanggil Illiyin. Lawan padanya Sijjin. Maknanya ada 2 tempatlah, Illiyin dan juga Sijjin. Dan apabila melihat atas roh zuriatnya yang kafir, ataupun dipanggil tempatnya Sijjin, maka berkata dia, inilah roh yang jahat dan nafsu yang jahat yang dijadikan akan dia pada Sijjin. Jadi kita banyak-banyakkanlah berdoa supaya kita ni dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan Illiyin. Tapi kita berdoa tuan-tuan, biarlah kena relate dah dengan apa yang kita minta. Ni Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kan? Tapi minta maaf lah. Kan?
dipotik enar tu kan, letak kat mulut. Macam mana kan, berkopul-kopul keluar kan, wa iyadzubillah. Tapi ya sama-sama lah kita sebenarnya muhasabah. Muhasabah. Kita Allahumma ajirna minan nar tu biarlah bertepatan dengan apa yang kita minta supaya digolongkan, digolongkan kita di kalangan orang-orang yang kita minta kan. Tapi macam mana pun berdoa, minta. Kalau mungkin susah lagi macam mana, doalah tuan-tuan sembahyang hajat, buat apa yang sepatutnya kan. Saya faham tu kedudukan, kono pula dah sampai 5-60 tahun je tak, macam mana nak berhenti kan. Dah semput-semput pun kono lagi kan. Doalah tuan-tuan, sesuatu benda ni selayaknya sesuatu yang tidak mendatangkan faedah, maka kita tinggalkanlah. Kita tinggalkan, takut-takut wa'iyadzubillah dia termasuk di kalangan sesuatu yang boleh menyekat kita daripada akhir kalam mengucap la ilaha illallah. Dan melihat pula akan dia pada kanannya beberapa manusia dan lagi ada padanya satu pintu yang keluar daripadanya bau yang harum. Dan tentulah kalau yang baik-baik tu harumlah kan. Kalau bertentangan dengan tu bau yang busuk, maka apabila melihat pihak kanan tertawa dia dan suka dia, gembiralah melihat orang-orang yang dah di kelompok iliyin, dan apabila melihat pihak kirinya duka citanya dan menangis dia. Maka memberi salam Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab salam kemudian berkata dia, marhaban bil ibni salih wan nabiyyi salih, telah dapat keluasan dengan anak yang soleh, selamat datang anak yang soleh dan nabi yang soleh. Tentang sebenarnya kitab ni di kalangan orang terdahulu, Kifayatul Muhtaj ni dibaca daripada 1 Rajab sampai 27 Rajab. Sampai khatam, lepas tu ada doa dia. Ni amalan orang pondok dulu lah. Kita mungkin kurang lah, jarang. Kita setkan satu tarikh, orang datang ceramah macam tu je. Tapi sebenarnya boleh kalau kita sama-sama membaca, kita boleh minta tuan guru ke apa dan sebagainya. Kitab Kifayatul Muhtaj yang menceritakan untuk apa, tentang kisah Isra' dan Mi'raj. Maka sabda Nabi SAW, ya Jibril, apa laki-laki ini dan apa manusia yang banyak dan apa pintu itu? Maka kata Jibril AS, inilah bapa tuan hamba Adam yang di kanan kirinya itu daripada beberapa manusia zuriatnya, yang pihak kanan itu ahli syurga dan yang pihak kirinya itu ahli neraka. Maka apabila melihat pihak kanannya tertawa-tawa dan apabila melihat pihak kirinya menangis, dan pintu yang baik, pintu yang pihak kanan itu pintu syurga dan bau yang keluar daripadanya itu bau syurga, dan pintu yang pihak kiri itu pintu neraka dan baunya itu bau neraka. Maka apabila melihat zuriatnya yang masuk syurga, tertawa-tawa dia, dan apabila melihat akan zuriatnya yang masuk neraka, menangislah ia. Kemudian maka berjalan pula dia, maka dan didapatnya akan mereka yang memakan riba dan memakan harta anak yatim, dan dapat pula akan mereka yang berzina atas kelakuan yang terlebih jahat dan keji. Kemudian melihat akan orang yang berzina itu bergantung dengan susu mereka itu. Atau bahasa kitab lah, ataupun digantung dia punya payudaranya, digantung disebabkan wanita yang zaniah, wanita yang berzina. Kemudian maka naik Nabi SAW serta Jibril AS kepada langit yang kedua. Maka telah terdahulu bahawa adalah ia daripada batu yang putih. Naik saja langit yang kedua, nampak gambaran tu batu putih. Siapa ini? Maka katanya Jibril AS, katanya siapa serta kamu? Siapa ini? Maka katanya Jibril, dia tanya. Kemudian siapa serta kamu? Katanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya telah dibangkitkan kepadanya, telah datang Nabi akhir zaman. Itulah lebih kurang bahasa kita, makna dah datang, maknanya telah menjadi rasul. Katanya bahkan macam mana soalan Nabi Adam AS, maka dibukakannya, maka berkata dia seperti kata yang menunggu langit dunia, demikian pada tiap-tiap langit hingga ketujuhnya. Macam itulah maknanya
Yang disebut tadi marhaban bil ibni salih, ya, wan nabi salih. Maka dibukakannya, maka berkata dia seperti kata menunggu langit dunia, demikian pada tiap-tiap langit hingga ketujuhnya, dan masuk keduanya, maka tiba-tiba ada padanya dua anak saudara ibunya, iaitu Isa, Nabi Isa AS, dan Yahya anak Zakaria. Jadi maknanya yang langit yang kedua, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Berapa orang? Dua orang lah. Kan? Ada yang tanya tu pula dua orang pula. Kan? Sedangkan Nabi Isa ni masih lagi hidup. Kan? Nabi Isa ni diangkat ke langit ketika dia masih lagi hidup, dan dia akan turun pada akhir zaman nanti, ya, sebagai tanda besar akhir zaman, dan dia juga akan menjalani syariat Nabi Muhammad SAW, dan dia juga akan wafat di bumi sebagaimana sunnatullah manusia lah. Dia bukannya malaikat. Baik, samalah disebut tadi, marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Kemudian maka naik pula keduanya kepada langit yang ketiga. Telah terdahulu bahawa ia daripada besi. Tadi tu besi, daripada batu. Langit ketiga dah jadi besi pula. Kan? Hadid, besi. Maka menuntut buka Jibril alaihi salam, maka dikatakan baginya seperti dahulu dua. Demikian lagi pada tiap-tiap langit hinggalah ketujuhnya. Maka dibukakan, maka masuk dia tiba-tiba didapat padanya Nabi, angkat tangan, Nabi Yusuf. Tadi Hamzah, yang kedua Ain Ya. Isa dengan Yahya. Ai. Lepas tu jumpa lagi Ya. Ya tu Yusuf. Nanti tuan-tuan sambungkan apa yang jadi nanti. Tu formula tu selalu saya bagi tu untuk UPKK ni. Kan tanya budak UPKK tu dah hafal semua tu. Kan? Jadi jumpa Nabi Yusuf alaihi salam dan sertanya beberapa daripada kaumnya, maka memberi salam Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab dia akan salam, maka berkata dia marhaban bil akhi salih wan nabiy salih, dan mendoakan dia dengan kebajikan, maka tiba-tiba adalah dia terlebih elok barang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dilebihi daripada segala manusia dengan keelokan seperti bulan atas segala bintang. Cantiklah, maknanya Nabi Yusuf ni terkenal dengan kecantikan, ketampanan, kehandsoman dan segala-galanya lah. Kan? Jadi Nabi Yusuf ni cantik, tapi Nabi kita tak cantik kok. Nabi tu lebih cantik sebenarnya. Kan? Bahkan Nabi ni dipanggil apa? Malih. Makin dilihat makin cantik, makin lihat makin cantik Nabi. Makin handsome, makin tak tahu macam mana seringkan, sebagaimana kalau dikatakan bulan purnama, Nabi pun begitu juga. Cuma Nabi Yusuf AS ni dia glamour diceritakan dengan kecantikan. Kan? Ada toke kurma, kaya juga. Ada toke saudagar intan belian, kaya juga. Ada saudagar minyak, saudagar unta. Jadi semua tu kaya-kaya semua tu. Kan? Tapi orang kaya ni kaya. Kan? Yang ni cantik, yang ni berkata-kata dan sebagainya. Tapi Nabi kita mengatasi segala-galanya. Dia kaya, orang kata kalau orang tu kaya, dia ni lagi kaya lah. Macam itulah maknanya Nabi ni dihimpun segala kekayaan. Kan? Kalau Nabi dengan kecantikan, Nabi Yusuf, Nabi kita pun dengan cantik. Kalau Nabi Sulaiman kaya, Nabi kita pun lebih kaya. Kan? Sehingga kan boleh bergerak, kan, menjadi bukit kalau Nabi nak sebenarnya. Tetapi Nabi telah menunjukkan contoh sebagai satu orang Nabi yang hidup dengan keadaan sederhana. Maka sabdanya Nabi Jibril, siapakah ini? Maka sabdanya, ya Jibril, siapakah ini? Maka katanya, inilah saudara tuan hamba Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian maka naik pula Nabi
Nabi SAW serta Jibril AS kepada langit yang keempat. Naik langit yang keempat. Telah terdahulu ia daripada tembaga. Daripada batu jadi besi, daripada besi naik tembaga langit keempat ni daripada tembaga. Maka menuntut buka Jibril AS, maka diminta supaya membuka laluan gate langit yang keempat. Maka dikatakan seperti dahulu jua, maka dibukanya, maka masuklah keduanya, maka tiba-tiba didapatnya Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris. Hamzah, Ain, Ya. A'i. Ya Yusuf, Alif. A'i, Ya. A'i. Ya. Yusuf. Kemudian jumpa Nabi Idris. Nabi Idris ni guru. Kan? Sebab tu ada riwayat mengatakan bila sampai ke langit keempat ni ada bunyi macam bunyi pena menulis. Kan? Daripada perkataan darasa kan. Mudarris. Mudarris tu gurulah. Idris ni Nabi Idris alaihi salam. Sesungguhnya telah ditentukan Allah dengan bahawasanya diangkatkan dia akan tempat yang tinggi, maka memberi salam Nabi SAW atasnya, maka menjawab dia akan salam, maka berkata dia marhaban bil akhi salih wa nabiyyi salih. Yang ni semua akhin-akhin lah. Yang tadi tu ibni, anak salih, yang ni saudara. Bil akhi salih, saudara yang soleh dan Nabi yang soleh, dan mendoakan dia dengan kebajikan. Adalah Nabi Idris AS itu hidup berjumpa dengan Nabi SAW dengan roh dan juga jasad. Okey, seterusnya saya skip lah. Saya skip. Kemudian maka sebab kita nak tengok selepas pada di mustawa tu paling penting lah. Kemudian maka naik pula keduanya kepada langit yang kelima. Jadi naik kelima tadi tembaga, naik keempat. Jadi langit kelima ni jadi apa? Telah terdahulu ia daripada perak. Kan, di antara logam yang mahal jugalah. Bukan mahal lah. Mana yang kita ikat cincin ni menggunakan perak. Kan, logam. Kalau yang kita boleh pakai perak lah. Kan. Kalau swasta tu ikhtilaf ulama. Ada ulama mengatakan tak boleh laki-laki pakai sebab dia campuran emas dengan tembaga. Selama mana tembaga ataupun bila dicairkan boleh diasingkan emas tu, maknanya dapat emas tu, maka haram. Kita lah. Tapi cuma ada ikhtilaf kalau katakan kadang-kadang ada cincin tu dia ada dekat atas ni dia sadu dengan apa? Sadu dengan swasta kan. Yang lain perak tapi dia sadu swasta. Kalau dia segi fatwa Terengganu harus pakai. Boleh pakai. Kalau ni, tapi kalau semua tembaga ikhtilaf lah, tapi kita berhati-hati. Tembaga tu adalah ada yang ulama mengatakan tak boleh dipakai lah. Sebab masih lagi ada emas yang bila dicairkan boleh diasingkan. Jadi tembaga lah. Tembaga ni pun diceritakan juga kan. Maknanya tergolong jugalah di antara logam-logam di langit kan. Yang kita dapat wallahu alam macam mana keadaan tembaga di langit di akhir. Maknanya langit ni dah masuk berita akhirat lah kan. Jarak antara langit dengan langit ni 500 tahun akhirat. 500 tahun akhirat. Masya-Allah, macam mana nak pergi tu lagilah mustahil. Kan? Kita punya Bima Sakti ni pun ulama mengatakan kita punya Milky Way, kita punya apa? Dipanggil apa tadi? Apa? Cakrawala, ada lagi satu istilah tu apa nama panggil tu? Kan? Apa nama tu? Kan? Apa tu? Kosmo. Ada satu apa bahasa kita apa dia panggil tu? Galaksi. Kan? Apa galaksi ke apa kan, ataupun kita punya Bima Sakti ni ulama mengatakan 2 juta tahun cahaya untuk kita rentas. Kan? Bumi ni kalau nak nisbahkan dengan keadaan
cakrawala kita ni seumpama sebutir pasir di tengah-tengah padang pasir. Terlalu kecil sangat. Kita yang duduk dalam dunia ni, bumi ni, lagilah tak ada apa pun sebenarnya. Tetapi sebab itulah sifat Allah tu syakur. Sifat Allah tu, Allah ni maha menerima walaupun kita ni kecil-kecil dan sebagainya. Tapi apa yang kita buat Allah Ta'ala telah menerima sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu, terima amalan satu orang yang walaupun dalam keadaan dicipta dan keadaan begitu kedil. Terdahulu ia daripada perak, maka menuntut buka Jibril AS, maka dikatakan baginya seperti dahulu jua, maka dibukakan bagi keduanya, maka masuk keduanya. Ini kisah, ini kitab lama je tu, maka maka masuk keduanya, maka tiba-tiba ada di dalamnya Nabi Harun. Nabi Harun. Dah jadi apa dah? Nabi Harun alaihissalam, dan adalah setengah janggutnya putih dan setengahnya hitam, dan bahawasanya hampir sampai kepada pusatnya. Daripada panjangnya dan kelilingnya beberapa kaum daripada Bani Israel, dan dia menceritakan beberapa khabar-khabar yang dahulu akan segala umatnya. Maka tatkala memberi salam Nabi sallallahu alaihi wasallam atasnya, maka menjawab dia akan salam, maka sabdanya, siapakah ini Jibril? Maka katanya, inilah Harun alaihi salam yang dikasihi oleh segala kaumnya. Kemudian maka naik pula keduanya kepada langit yang keenam. Dah sudah langit kelima, naik langit yang keenam. Dan telah terdahulu ia daripada emas. Dah perak, emas lah. Kan? Maka menuntut buka Jibril AS, maka dikatakan seperti dahulu jua, maka dibukanya. Maka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya beberapa anbiya pada pihak kanan, jalan dan kiri. Maka jadilah berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu Nabi kepada satu Nabi dan seorang sendirinya, dan satu yang lain beberapa kaum sertanya, demikianlah didapati beberapa banyak. Kemudian maka lalu pula dengan beberapa manusia yang amat banyak. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah ini ya Jibril? Maka katanya, inilah Musa alaihi salam. Dah jadi apa? Hamim. Ai ya hamim. Inilah dia Musa alaihi salam, dan sertanya segala kaumnya, tetapi angkat kepala tuan hamba. Maka mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kepalanya, maka tiba-tiba didapatnya akan hitam yang amat banyak, dan sesungguhnya telah memenuhi tepi langit daripada pihak ini dan pihak ini. Maka dikata baginya, inilah umat tuan hamba, dan lain daripada ini 70,000 masuk mereka itu ke dalam syurga dengan tiada hisab, dan lagi akan pinta tambah. Maka ditambahi pula tiap-tiap satu daripadanya 70,000 yang lain pula. 70,000 di kalangan umat Nabi yang akan masuk syurga tanpa hisab, dan ditambah lagi yang disebutkan tadi. Maka tatkala lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam daripadanya, maka tiba-tiba didapatnya dengan Nabi Musa alaihissalam, iaitu seorang lelaki yang merah kulitnya, lagi tinggi, lagi banyak bulunya. Jadi Nabi Harun tadi bukan nak cerita tentang janggut putih ke janggut panjang ke ataupun janggut hitam, tetapi sebenarnya sunnahnya nabi-nabi ini semuanya dalam keadaan berjanggut. Maka tatkala lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam daripadanya, maka tiba-tiba didapatnya dengan Nabi Musa alaihissalam. Kita teruskan lagi naik ke sebab ini kisah ni panjang sikit. Sebab ada kisah Bani Israel dan sebagainya lah. Dengan Nabi Musa ni, maka terkenal dengan dakwah Nabi Musa dan juga Nabi Harun AS di kalangan Bani Israel. Kemudian maka naik keduanya kepada langit yang ketujuh, iaitu telah terdahulu daripada tadi emas kan? Apa yang paling bernilai daripada emas kat dunia ni?
Kan dah tentulah yang duduk dekat atas cincin Omer. Batu yang paling bernilai dekat dunia ni batu diamond lah kan. Diamond lah yang paling apa tak? Kan? Tapi dia kata di sini yakut. Yakut ini yakut apa? Yakut yang merah. Tapi saya pun rujuk juga dengan pakar-pakar batu ni kan. Yakut ni ada beberapa terjemahan-terjemahan lah. Mungkin yakut ini juga kalangan batu-batu yang ada di dunia ni lah. Jadi kita faham batu yang paling kuat, yang paling mahal, berlian lah. Ada tak silap saya dia panggil blue diamond. Harga dia sampai bilion. Bilion blue diamond. Belian ni biasa belian lah kan. Bila dia tengok, lepas tu ada dia punya test kan. Bila kita test tu dia naik kan. Ada batu bawah sikit tu batu delima ataupun dia panggil ruby kan, batu ruby. Delima yang paling mahalnya delima di Burma lah. Dia panggil delima mogok. Oh main batu ni dah tahulah siapa main batu kan. Ada lagi batu zamrud. Kan? Zamrud ni ada, kalau dia main-main negeri pula, Zambia ke, kan? Zamrud Colombia ke, kan? Sekarang ni zamrud Zambia lah, kan? Ada batu dia panggil batu apa lagi? Kan? Batu akik. Akik Yaman. Akik ni bila kita suluh, dia bercahaya. Ada yang warna kuning, ada warna oranye, ada warna merah, ada warna hijau, kan? Itu semua sunnah juga. Nabi suka di antaranya batu dipanggil batu firus atau batu fairus, kan? Batu yang berwarna biru. Selalu daripada Iran, kan? Batu tu dicanai, dia cantiklah, kan? Macam-macam batu lah. Batu akik dan sebagainya. Jadi maknanya batu-batu ini semuanya duduk dekat mana? Dekat atas cincin lah. Cincin tu sama ada cincin itu emas ataupun cincin tu cincin perak. Jadi selayaknya yang paling kuat batu berlian lah. Kan? Sehingga yang nak memotong berlian tu pun kena berlian lah. Permata potong permata. Kan ada lagu tu kan. Permata potong permata. Benda dah. Permata pemotong permata kan. Okay. Elah kan. Baik. Kemudian maka menuntut muka Jibril AS, maka dikatakan seperti dahulu jua, maka tatkala dibukanya, maka masuk keduanya, maka tiba-tiba dengannya Nabi Ibrahim AS dalam keadaan hal dia bersandar di belakangnya kepada Baitul Ma'mur. Dalam keadaan Nabi Ibrahim ketika itu sedang bersandar. Boleh sikit lagi apa? Boleh sikit lagi kan? Kita kan tak sampai lah dia punya ni. Sikit lagi lah. Kan? Dalam keadaan bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni tempat apa? Tempat tawaf para malaikat. Maka memberi salam Nabi sallallahu alaihi wasallam atasnya, maka menjawab dia akan salamnya dan berkata dia baginya macam yang disebutkanlah. Kemudian berkata, hai anakku, bahawasanya engkau berjumpa dengan Tuhan engkau pada malam ini, dan bahawasanya umat engkau terlebih dipilihi lagi akhir umat dan terlebih daif umat. Maka jika kuasa engkau bahawa engkau minta hajat pada Tuhanmu pada umat kamu, maka perbuatlah. Maka mengetahui seluruh nabi-nabi ni tahu macam mana keadaan umat nak akhir zaman. Dan kemudian maka bersabda pula, ya Muhammad, suruh umatmu memperbanyakkan bertanam di dalam syurga. Hadis ni nanti kita akan tengok secara musalsalnya telah diriwayatkan. Maknanya bila kita mendengar hadis ini, sebenarnya sunat juga kita menjawab salam Nabi Ibrahim AS. Alaikas salam. Alaikumussalam. Kemudian maka bersabda pula dia, ya Muhammad, suruh umatmu memperbanyakkan bertanam di dalam syurga, maka bahawasanya tanahnya sedap, sangat baik, lagi sangat luas. Syurga ni tanahnya itu sangat subur. Sangat subur dan juga airnya pun sedap dan juga dia luas
dan sangat sesuai untuk bercucuk tanam. Maka sabda Nabi SAW, dan apa tanaman syurga itu? Maka sabdanya iaitu la haula wala quwwata illa billah. Ya. Dan pada satu riwayat yang lain, khabarkan olehmu ya Muhammad akan mereka itu bahwasanya syurga itu sangat baik tanahnya dan sangat tawar airnya, dan tanamannya itu dengan 5 kalimah. Ditanamkan tiap-tiap satu kalimahnya bagi orang yang mengucap akan dia satu pohon kayu di dalam syurga, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Jadi sebutlah kalimat itu apabila kita sebut, mengambil masa, tak sampai mana pun. Kalau kita nak buat ni selepas Isyak dan juga selepas subuh, ambil sikit masa tuan-tuan. 15 minit 20 minit je. Kalau tak pun buatlah dulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita mungkin kesuntukkan masa kat rumah, kita ambil sekejap menghadap kiblat, kemudian kita buat dulu set 100 kali. Kemudian kalau kita nak sambil berjalan ke, sambil bawa kereta ke apa semua, terpulanglah. Tapi set yang awal ni, 100 ni kita dalam keadaan kita menghadap kiblat. Kalau kita mampulah, tak mampu tuan-tuan buatlah sedaya mana mampu. 100 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. 100 pagi dan juga 100 petang lepas asar. Maka akan ditanam, lebih singkat masa kita tanam pokok sawit, tak? Dalam berapa minit je. Kalau 100 kali kita sebut ni pun rasa tak sampai 10 minit pun. Tasbih pun macam-macam sekarang kan. Tasbih yang tokan lah, yang pusing lah, yang apa macam-macam. Jadi complete lah. Ha mim alif. Jadi apa? Ai ya huma. Adam, Isa dengan Nabi Yahya. Kemudian Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Idris. Kemudian Nabi Harun, Musa, Nabi Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian maka masuk Nabi SAW akan Baitul Ma'mur, maka masuk bertanya mereka atas mereka itu. Yang ini kita skip dulu, saya nak pergi kat sini. Saya nak pergi kat sinilah. Kemudian diangkat Nabi SAW ke atas Sidratul Muntaha. Maka menutup akan dia oleh awad, maka kemudian Jibril alaihissalam daripadanya serta berhenti dia dan memasukkan Jibril alaihissalam akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam nur, maka berkata dia baginya, anta wa rabbuk, engkau dan Tuhan kau. Waktu ni ketika ni habis. Dan pada satu riwayat bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Jibril alaihissalam, di sinikah meninggalkan taulan akan taulannya, kan? Ataupun di sinilah meninggal. Maknanya dalam perjalanan tu kan Nabi berdua kan? Maknanya sampai sini je, itulah. Maka berkata Jibril alaihissalam, inilah tempatku, jikalau lalu aku, nescaya terbakar aku dengan nur. Kerana apa? Kerana terlapis dengan tabiran-tabiran yang daripada nur. Maka lalu Nabi SAW akan 70,000 hijab daripada nur hingga sampai kepada mustawa, tempat mendengar sariful aqlam, yakni qalam menyurat pada Lauh Mahfuz. Dipanggil apa? Sariful aqlam. Ditulis segala apa di Lauh Mahfuz. Ataupun kita kata pena lah. Pena yang menulis. Bila dicipta di antara makhluk yang awal dicipta adalah qalam. Kan? Bila Allah Ta'ala perintah uktub, nak tulis apa? Tulislah segala apa yang berlaku. Dan segala yang telah tersurat, sesungguhnya pena telah terangkat, tinta pun telah kering. Maknanya segala apa yang kita buat sebenarnya di atas muka bumi ini, semuanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah tulis. Kan? Kemudian
Maka melihat Nabi SAW di sana akan seorang laki-laki yang ghaib. Yang kita sibuk nak tanya siapa dia Rijalul Ghaib ni. Rijalul Ghaib ni kan. Kan, oh ghaib ke, makhluk asing ke apa. Maka melihat Nabi SAW di sana akan seorang laki-laki yang ghaib dan dia di dalam nur arash. Maka sabda Nabi SAW, siapakah ini? Iakah malaikat? Kan? Maka katanya tiada, bukan malaikat. Dan iakah Nabi? Nabikah ini? Maka dikatakan tiada, bukan Nabi. Kan? Sebab terjemahan dia macam tu, tiada kan. Maka sesungguhnya dia adalah seorang laki-laki. Adalah dia pada dunia lidahnya itu basah daripada menyebut zikrullah. Rutban bizikrillah, kan, lidahnya itu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hatinya tergantung kepada masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya terpaut pada masjid. Nabi bila tengok rajul ghaib ini, orang ghaib ini, laki-laki yang ghaib ini, bila ditanya, ni malaikat ke? Ni Nabi ke? Bukan. Dia adalah laki-laki yang rutban bi zikrillah, laki-laki yang lidahnya basah dengan zikir pada Allah dan hatinya terpaut pada masjid, tergantung hatinya kepada masjid dan tiada memaki akan dua ibu bapanya sekali-kali. Sama ada ibu ayah kita, ibu mertua, kan, ibu tiri, kan, ini pandai sikit kan. Ibu tiri itu maknanya dah nikah dengan apa? Dengan bapa kita, kan. Kita wajib untuk menghormatinya. Kan? Cash. Allah Ta'ala akan cash, akan bayar cash kalau kita menderhaka kepada kedua ibu bapa kita. Kan? Dan pada satu riwayat bahawasanya, kita teruslah sikit lagi sebab kitab ni kan. Maka sabda Nabi SAW, kemudian maka datang kepada Nabi Musa AS. Dia daripada mana tadi? Oh, dekat sini. Kemudian maka tatkala selesailah daripada munajat akan Tuhannya, kembali dia hingga terbukalah awan yang dahulu yang dinamakan ia rafrah hijau ataupun hijabun nur. Telah mengambil Jibril AS dengan tangannya turun hingga datang dia kepada Nabi Ibrahim AS. Maka tiada berkata baginya sesuatu. Jumpa Nabi Ibrahim turun dari langit 7. Nabi Ibrahim ni Khalilullah. Tak ada apa pun dia cakap. Walaupun dah tahu perintah sembahyang ketiga tu 50 waktu. Sebab Khalil ni dia tawaduk je. Kan? Kemudian maka datang kepada Nabi Musa AS turun langit ke-6. Maka sabda Nabi SAW, sebaik-baik sahabat itu Musa adalah dia menolong kami. Maka katanya, apa perbuat akan kamu oleh Tuhan kamu ya Muhammad? Dan apa yang difadukan kamu dan umat kamu? Maka sabda Nabi SAW, iaitu memfadukan Allah Subhanahu Wa Taala akan daku dan akan umatku 50 sembahyang pada tiap-tiap sehari semalam. Maknanya 50 fardu lah. Kan? Kita ini 5 fardu kan? Sembahyang fardu tu 5 lah. Maknanya kalau 50 fardu tu, maknanya 50 solat. Kan? 50 solat lah. Dia kata sini 50 sembahyang. Kan? Maka berkata Nabi Musa AS, kembali engkau ya Muhammad kepada Tuhan kamu dan pohonkan ringan daripada kamu dan daripada umat kamu. Maka bahawasanya umat kamu ini tiada kuasa demikian itu. Maka bahawasanya aku cubakan manusia yang dahulu-dahulu daripada kamu. Dan aku cubakan dia Bani Israel terlebih sangat keras. Sesungguhnya pada yang kurang daripada ini. Maka lemah mereka itu dan tinggal mereka itu akan diam. Maknanya susah nak buat. Maknanya akan banyak tinggal solat. Sedangkan Bani Israel yang tubuh yang kekar-kekar, yang besar-besar ni, kan, itu pun tak mampu. Nabi Musa kata, aku dah test dah umat aku. Tak mampu dah. Kan? Dan bahawasanya umat kamu terlebih daif tubuhnya dan hatinya dan penglihatannya dan pendengarannya.
Maka tatkala mendengar Nabi SAW demikian itu, berpaling dia kepada Jibril AS, tengok pada malaikat Jibril. Kan? Macam mana ni? Kan? Dengan kembali, maka kembali dia dengan maka mengisyarat kepadanya Jibril. Bila dah tengok pada Jibril, dia tengok pada Jibril, maka mengisyarat Jibril alaihi salam dengan kembali. Macam mana isyarat Lebih kurang kalau kita kata macam itulah kan. Bila tengok macam ni, Nabi dalam keadaan berat. Bukannya senang tuan-tuan nak pergi jumpa raja. Kita tengok protokol nak masuk istana. Dengan pakaiannya, kan, dengan sombah dulinya dan sebagainya. Kan? Ini nak jumpa Allah. Kan, raja segala raja. Malu ke tak malu tuan-tuan? Kan? Allah Akbar. Saya kalau emosional sikit dah menangis dah ni kan. Jadi sikit kita baca. Maka kembali dia hingga sampai kepada Sidratul Muntaha. Maka menutup pula oleh awan yang dahulu, maka tatkala melalui hingga sampai kepada Hadratul Kursi, iaitu sujud dia serta bersembah dia, sujud bersembah dia. Hai Tuhanku, ringankanlah olehmu daripada umatku, maka bahawasanya mereka terlebih daif umat. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya telah kuringankan daripada mereka itu 5 sembahyang. Diskonlah 5. Daripada 50 dapat 45. Turunlah kemudian, maka turun Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbuka awan dan kembali pula kepada Musa alaihi salam. Maka katanya baginya, telah dikurangkan daripada aku 5 sembahyang. Maka kata Nabi Musa alaihi salam, kembali olehmu kepada Tuhan kamu, maka pohonkanlah ringan, maka bahawasanya umat kamu tidak kuasa demikian itu. Tak mampu nak lakukan lagi 45. Maka kembali pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikurangkan pula 5 sembahyang, dan sentiasa kembali pergi datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara Musa alaihi salam dan Tuhannya. Berapa kali? 9 kali turun ni. Dikurangkan setiap kali perjumpaan tu 5 kan. Telah ku jadikan 5 sembahyang itu pahala 50 sembahyang. Gandanya tiap-tiap satu 10. Tiada menukar perkataan yang pada aku dan tiada menghilangkan suratanku lagi. Dah tak boleh dah kurang dah tinggal ekor dah. Kalau Pak Indonesia kata sudah tinggal ekornya Pak. Kan? Tak tunggu ni ada yang tanya, apa tak naik lagi ni? Tidak, tak payah sembahyang dah. Kan? Apa yang ada pada kita lagi? Kan? Maka tiada dikerjakan nasihat disuratkan baginya satu kebajikan. Dan barang siapa yang bercita-cita akan berbuat kebajikan, maka tiada dikerjakannya nasihat disuratkan baginya satu kebajikan. Baru nak niat. Baru niat dapat satu kebajikan. Maka jika dia mengerjakan, bila dia buat, nasihat disuratkan baginya 10 kebajikan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang buat satu kebaikan dapat 10. Kan? Derma RM1 dapat RM10. Derma RM10 dapat RM100. Oi, kaya tu. Tak nampak lagi tu. RM100 dapat RM1,000. Kan? Berani tak berani RM1,000. RM1,000 dapat RM10,000 tuan-tuan. RM10,000 dapat RM100,000. RM100,000 Allah, beribu-ribu kan. Persoalan saya lah. Hari ni kita yakin ke tak yakin ke tak? Kan? Yang lalu selalu tu warna apa tu kan? Tapi tak apalah, istiqamah tuan-tuan, istiqamah. Kan? Walaupun RM1 istiqamah. Kan? Dan barang siapa cita dengan berbuat kejahatan, dia nak buat niat untuk buat jahat, maka tiada dikerjakan akan ia, maka tiada disuratkan baginya satu kejahatan, dan jika dikerjakan akan ia disurat satu kejahatan jua. Niat untuk buat jahat tak catat lagi. Dah buat pun satu kejahatan. Kan? Tapi untuk buat kebaikan, baru niat dah dicatat. Buat dapat, baru niat buat, dah catat dapat pahala. Kemudian bila dibuat dapat 10 kali ganda. Wallahu alam tuan-tuan. Sikit lagi kemudian maka turun dia hingga sampai kepada Musa AS, maka mengkhabarkan dia dengan kekurangan 5 tinggal 5, maka berkata baginya, kembali olehmu ya Muhammad kepada Tuhan kamu, maka pohonkanlah ringan,
maka bahawasanya umat kamu tiada kuasa demikian itu. Betul tak cakap tu? Memang betul lah. Kan? Sangat borek semayang ni. Kan? Ratusan orang yang semayang tu hanya berapa persen tak sampai 70% pun. Itu tak cukup solat. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya telah aku pergi datang kepada Tuhanku beberapa kali hingga malulah aku akan Tuhanku dan tetap kuserahkan pekerjaanku ini baginya. Maka tatkala itu menyuruh sesungguhnya telah aku lakukan yang kufardukan dan kuringankan daripada hamba-Ku. Maka berkata Nabi Musa AS, turun olehmu ya Muhammad bismillah. Maka turunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril alaihi salam dan tiada lalu dengan beberapa jemaah daripada malaikat, melainkan berkata mereka itu baginya, alaika ya Muhammad bil hijamah, mur ummataka bil hijamah, lazimkan olehmu ya Muhammad dengan berbekam dan suruh oleh umatmu dengan berbekam. Itu di antara yang dari segi kesehatanlah berbekam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengambil kesempatanlah saja saya baca kitab Kifayatul Muhtaj. Kitab ni kitab karangan Syekh Daud Abdullah bin Ibn Abdullah Al-Fattani. Sebenarnya memang menjadi kebiasaan kalau ulama dulu kan membaca kitab ni daripada 1 Rajab sampai 27 Rajab, sempena dengan kehadiran bulan yang agung, hari waktu yang agung, ataupun peristiwa yang begitu besar, untuk kita lebih menteladani kisah. Sebenarnya banyak lagi kisah-kisah tu, kisah-kisah antara perjalanan daripada di bumi apa yang kita nampak. Jadi yang penting di sini kefarduan solat diturunkan ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi telah dijemput oleh Allah. Satu peristiwa yang sangat memang luar biasa, kerana perintah-perintah lain cukuplah dengan Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu, tetapi perintah untuk solat ni Allah telah jemput. Sebab tu dijadikan solat ni mi'rajul mukmin, mi'rajul mukmin. Dengan solat ni sebenarnya jalan ataupun tangga untuk kita sebagai orang mukmin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Mudah tuan-tuan kita perbaiki kita punya solat, kita pelajari ilmu solat yang betul, kita baiki solat kita ni, sehingga solat kita ni naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah terima. Dalam keadaan solat ini kita kena ada 2 sifat, khauf wa raja, takut dan juga harap. Takut tak diterima, dan kita dalam keadaan tak diterima, memanglah kita ni banyak silap dan solat kita kan, tetapi kita berharap dan kita perbaikilah, belajar ilmu sembahyang yang lebih lagi. Mudah-mudahan Allah SWT terima kita insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'awudana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wa hdi bina, Allahumma hdina wa hdi bina, Allahumma hdina wa hdi bina wa hdina si jami'a wa ja'alna sababan liman ihtada. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya